Apa khabar? Cikgu harap kamu sihat. Pada kali ini kita akan belajar sejarah tahun 4 dalam unit 4 iaitu sejarah tempat tinggal. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif yang perlu kamu capai pada akhir pembelajaran merangkumi standard pembelajaran 1.4.1 iaitu menyatakan maklumat lengkap mengenai tempat tinggal. Yang kedua, 1.4.2 menerangkan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal. Yang ketiga, 1.4.3 kamu akan dapat menjelaskan sejarah tempat tinggal. Yang keempat, 1.4.4 kamu akan dapat menghuraikan tokoh setempat di tempat anda. Jom kita kenali sejarah tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan keperluan asas bagi manusia. Kamu boleh lihat di sini dalam gambar raja ini ditunjukkan jenis-jenis rumah yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, di manakah tempat tinggal kamu? Kat mana ya? Di sinilah tempat tinggal saya. Saya tinggal di Muar Johor. Seterusnya, kita lihat. Kamu ingat tak apakah maklumat yang terdapat dalam alamat rumah? Ini antara maklumat yang ada pada alamat rumah. Yang pertama, perlu ada nombor rumah. Yang kedua, nama jalan. Yang ketiga, postcode. Yang keempat, nama bandar. Dan yang kelima adalah nama negeri. Murid-murid ingat alamat rumah kamu semua? Seterusnya, mari kita lihat contoh ini. Ini merupakan contoh alamat rumah. Nombor rumahnya adalah nombor 896. Nama jalan adalah Jalan Indah 5. Postkodenya pula adalah 84,000. Nama bandar Muar. Dan nama negerinya adalah Negeri Johor. Baiklah murid-murid, seterusnya cuba kamu kenal pasti apakah kemudahan yang terdapat di kawasan tempat tinggal kamu. Cuba kamu ingat apakah kemudahan awam yang mungkin terdapat di tempat kamu. Ini contoh kemudahan awam iaitu hospital. Yang kedua ini adalah taman rekreasi. Selain daripada itu, kamu boleh lihat juga contoh kemudahan awam yang lain seperti klinik, pejabat pos, balai polis dan sebagainya. Sekarang ini kita lihat contoh di tempat tinggal murid ini. Tempat tinggal saya berhampiran Gua Niah. Di kawasan tempat tinggal saya terdapat sekolah dan klinik kesihatan. Tempat tinggal saya pula berhampiran dengan Gunung Kinabalu. Di kawasan tempat tinggal saya terdapat taman rekreasi dan pasar. Ini merupakan contoh kemudahan awam. Okey, baiklah. Seterusnya, jom kenali kawasan tempat tinggal saya. Apakah bentuk muka bumi di tempat tinggal kamu? Antara contoh bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan tempat tinggal biasanya adalah tanah tinggi, tanah pamah. Yang ketiga adalah pesisir laut. Dan yang keempat adalah pinggir sungai. Jadi, apakah bentuk muka bumi di tempat tinggal kamu? Bentuk muka bumi ini mempengaruhi kegiatan masyarakat dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Seterusnya, mari kita lihat.
Ini contoh bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, kamu boleh lihat contoh tanah tinggi terdapat di mana? Di Kundasang, Cameron. Yang kedua, tanah pamah. Contohnya di Tanjung Karang, Selangor. Pulau pula seperti Pulau Langkawi. Pinggir sungai atau laut pula adalah seperti Tambak Johor dan Pelabuhan Tanjung Pelepas. Sekarang, mari kita lihat contoh bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid ini. Bentuk muka bumi tempat tinggal saya berbukit bukau dan tanah pamah. Bentuk muka bumi yang berbukit bukau ini membolehkan tanaman komersial seperti kelapa sawit diusahakan. Keistimewaan yang terdapat di tempat tinggal saya ialah batu berbentuk kuda laut di pantai Tusan dan keunikan Gua Batu Kapur di Taman Negara Mulu. Ini antara contoh bentuk muka bumi di kawasan tempat tinggal mereka. Sekarang, jom kita kenali sejarah tempat tinggal. Murid-murid tahu apakah sejarah tempat tinggal murid-murid sendiri? Jom terokai sejarah tempat tinggal kamu. Untuk makluman murid-murid semua, setiap kawasan tempat tinggal mempunyai sejarah yang tersendiri. Sejarah tempat tinggal menceritakan asal-usul nama tempat dan peristiwa penting yang pernah berlaku di sesuatu tempat. Ini adalah contoh sejarah tempat tinggal. Kamu boleh lihat dalam rajah ini, contohnya di Miri Sarawak. Di Miri ini pernah dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan keluarga Brok. Miri Sarawak ini maju kerana industri petroleum. Banyak lagi contoh-contoh seperti di Tanjung Puteri, Ranau dan Pasir Salak. Ini antara contoh tempat yang mempunyai sejarah tempat tinggal. Tak kira sebenarnya dekat mana saja kamu tinggal, ianya mempunyai sejarah tersendiri. Sekarang mari kita lihat pula tokoh setempat. Apakah yang dimaksudkan dengan tokoh setempat? Tokoh setempat bermaksud individu yang banyak menyumbang jasa dan bakti kepada komuniti. Mereka ini dikenali oleh penduduk setempat dan biasanya memegang jawatan tertentu dalam komuniti. Sekarang, mari kita lihat siapakah tokoh setempat di kawasan kamu. Cuba kamu ingat. Lihat contoh ini. Ini merupakan contoh tokoh setempat. Namanya adalah Siti Jahara binti Mat Hasan. Dilahirkan pada 16 Mac 1951. Beliau merupakan usahawan kek lapis di Miri. Inilah dia orangnya. Seterusnya, mari kita lihat. Beliau mula menghasilkan produk kek lapis dan menjualnya di kampungnya secara kecil-kecilan. Perniagaannya semakin berkembang sehingga ke luar negara. Beliau juga mengadakan kelas masakan, menyediakan peluang pekerjaan dan membantu mempromosikan produk tempatan di luar negara. Inilah contoh kelas yang telah diadakan oleh beliau. Sebagai tanda penghargaan, cikgu harap kamu-kamu semua dapat tekan butang subscribe dan tekan loceng supaya cikgu lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang berkualiti untuk kamu semua. Cikgu juga minta kamu supaya like, komen dan share video cikgu dengan rakan-rakan kamu semua. Itu saja untuk video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye!